warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama ikut saya tuan-tuan ya, daripada apa yang saya baca daripada mula sampai akhir, sama-sama ikut saya tuan-tuan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua sama-sama melafazkan, sama-sama kita ucap tuan-tuan, alhamdulillahi rabbil alamin, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada yang layak dipuji di alam ni melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata tuan-tuan ya. Sekalian kebaikan kita ini hanyalah pinjaman amanah serta anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala nikmat kebaikan ini bukan milik kita dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang nikmat tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat nikmat ni dua ujian dia tuan-tuan ya. Ujian nikmat yang pertama, Allah nak tengok bila kita dapat nikmat, kita kembali kepada Allah dengan bersyukur atau tidak. Itu yang pertama. Bila kita dapat nikmat, Allah nak tengok kita ni pandang siapa. Adakah kita pandang kita hebat? Adakah kita pandang daya upaya kita? Adakah kita pandang usaha ikhtiar kita semata-mata? Yang tu pertama Allah tengok. Jadi bila kita dapat nikmat, Allah nak tengok kita kembali kepada siapa nombor satu. Kalau kembali kepada diri, jadi iblis. Tuan-tuan, syaitan, dia dapat nikmat, dia rasa dia hebat, dia pandai. Tu perangai iblis. Dan ujian nikmat yang kedua, Allah nak tengok sebagai hamba, nikmat yang Allah beri ni kita guna tak untuk jalan dia. Tadi Allah nak tengok balik ke siapa, sekarang Allah nak tengok guna kepada mana. Tuan-tuan nak, maka nikmat ni ujian keduanya, kalau ada ilmu, Allah tengok kita mengajar kerana siapa. Kalau kita ada ilmu, kita beramal untuk siapa. Kalau kita ada harta, harta ni kita guna ke jalan yang mana. Bila ada harta, Allah nak tengok kita pandang harta ni rezeki daripada Allah ke atau bijak pandai kita, atau semata-mata daripada perancangan kita. Tu nombor satu. Kedua, Allah nak tengok harta ni sedekah tak, harta ni guna ke jalan Allah tak. Tu nikmat tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan sekalian nikmat, menambahkan lagi kita kenal kepada Allah dengan kita memandang dia. Dan yang kedua, semakin dekat kita kepada Allah dengan kita menggunakan segala nikmat untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala gitu tuan-tuan ya. Jadi kita sambung pengajian hati, tuan-tuan nak, pengajian untuk bawa hati semakin dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan nak, kita semua ni hakikatnya sedang dalam satu perjalanan. Perjalanan ke mana? Perjalanan nak jadi kekasih-kekasih Allah, insya-Allah tuan-tuan kita nak. Kerana di akhirat kelak hanya dua golongan saja tuan-tuan. Golongan banyak-banyak ni, Nabi Adam sampai hari kiamat dua je, bukan banyak tuan-tuan. Satu, yang Allah redha, yang Allah kasih. Dua, yang Allah murka, yang Allah benci. Itu je tuan-tuan. Tapi pecahan dia banyak ah. Orang yang Allah kasih ni rajin puasa, rajin sedekah, rajin mengaji, banyak lah, macam-macam lah pembahagian dia. Tapi umum dua je. Jadi kita kat dunia ni, kita nak
Hidup kat muka bumi ni sebagai hamba, semakin kita hidup semakin bertambah umur, bertambah kasih sayang Allah. Jangan semakin bertambah umur semakin Allah benci kita di alam ni. Ini bumi dia. Kita berjalan semakin Allah tak nak tengok muka kita. Kita dak insya-Allah, naudzubillah min zalik, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita sambung perkara yang ke-7 dan perkara yang ke-8, yang terakhir lah dalam penulisan kitab saya ni tuan-tuan ya. Nanti kita akan mula masuk kepada kitab Penawar Bagi Hati yang sebenar tu tuan-tuan ya. Baik, hari ini yang ke-7 tuan-tuan, kita nak sambung ialah perkara mengenai dengan mujahadah dalam tasawuf. Tuan-tuan ya. Bila kita sebut tasawuf, tak boleh lari daripada mujahadah. Tuan-tuan ya. Kerana mujahadah ni ibarat kulit dengan kuku isi dengan kuku. Tuan-tuan nak. Tidak sah tasawuf tanpa mujahadah. Tuan-tuan nak. Tidak sah tasawuf tanpa mujahadah. Maka maknanya kalau mengaji tasawuf tak ada, mengaji tasawuf tak sahaja, tak ada mujahadah, tak ke mana-mana. Tuan-tuan nak. Mujahadah ni apa? Mujahadah ni dia lebih tinggi daripada iktisab. Tuan-tuan, iktisab ni usaha ikhtiar. Iktisab ni berusaha, mujahadah ni bukan setakat berusaha, bersungguh-sungguh mati-matian. Tu makna mujahadah tuan-tuan. Sebab apa perkataan mujahadah ni disebut dalam tasawuf? Sebab tuan-tuan nak cerita, kita nak dapat kedekatan dengan Allah ni tak boleh usaha-usaha begitu saja. Bermati-matian, bersusah payah nak dapat Allah ni, bukan senang. Bukan sekadar usaha ikhtiar tuan-tuan nak. Makna usaha ni tak kuat sangat. Mujahadah ni makna bersungguh-sungguh sampai menitik air mata tuan-tuan nak. Sampai habis hilang putus asa dengan sekalian makhluk, sampai hancur hati. Tuan-tuan nak. Jadi nak jadi kekasih Allah bukan senang tuan-tuan nak. Kalau nak dapat syurga pun susah dah. Nak dapat pemilik syurga jauh lebih susah tuan-tuan nak. Sebab tu tuan-tuan kena faham, bila kita masuk dalam pengajian tasawuf ni, bukan pengajian yang berseronok-seronok tuan-tuan nak. Pengajian yang gelak ketawa tuan-tuan, pengajian yang kurang menangis dah. Ni adalah perjalanan yang kita kena sedia untuk sentiasa dalam ujian daripada Allah tuan-tuan nak. Maka sebab tu tuan-tuan tengok Nabi SAW tuan-tuan nak. Sebelum dia jadi Nabi, dia senang. Orang kata dia Al-Amin, orang simpan harta kat dia tuan-tuan, orang agung muliakan dia. Tapi tuan-tuan tengok, bila dia sudah terima agama Allah, maka mula datang ujian-ujian tuan-tuan nak. Makna kata bila nak dapat kedekatan kepada Allah ni, Allah beri dia berbagai-bagai ujian untuk meninggikan makom kehambaan dia sebagai seorang Nabi tuan-tuan kita. Tapi permulaan susah, akhir esok seronok bahagia bersama dengan kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu wa taala gitu tuan-tuan ya. Maka sebab tu tuan-tuan jangan pelik bila kita semakin dekat kepada Allah ni. Ustaz kenapa dulu masa saya tak ada bersungguh-sungguh zikir, saya tak sungguh-sungguh tahajud, saya rasa hidup saya banyak senang je. Tapi Ustaz kenapa bila semakin dekat kepada Allah ni macam-macam ujian pula datang tuan-tuan nak. Jangan pelik, itu sunnatullah. Tuan-tuan, ujian ni Allah beri kepada kita ni tuan-tuan dua perkara. Tuan-tuan ni dua perkara. Kenapa bila kita nak dekat pada Allah, Allah beri kita ujian. Ujian berat-berat tu. Ujian yang kita tak pernah tempuh tiba-tiba datang dalam kehidupan kita bila kita nak dekat kepada Allah. Tuan-tuan, persoalan ni jangan ditanya lah. Bila kita nak dekat kepada Allah, memang kita kena standby hati kita untuk kita mengharungi ujian-ujian di sisi Allah. Kerana Allah nak bagi kita dua perkara tuan-tuan ujian ni. Pertama, Allah beri kita ujian dalam perjalanan kita kepada Allah, sebab Allah nak kita lagi cepat dekat dengan dia tuan-tuan ya. Kalau nak harap zikir kita, berapa kali sangat kita zikir tuan-tuan. Nak harap ketaatan kita, mungkin banyak kekurangan dan sebagainya tuan-tuan. Tapi bila ujian datang, sudah pasti ujian tu menghapuskan dosa kita satu. Dan yang kedua, ujian itu akan menambahkan kita semakin dekat lebih cepat kepada Allah daripada ketaatan yang kita lakukan tuan-tuan. Kadang-kadang amal ibadah kita, ketaatan kita tuan-tuan mungkin belum mampu lagi nak menghapuskan dosa-dosa kita yang besar. Maka Allah bawa datang ujian supaya habis dosa kita terhapus. Kata Allah dalam hadis kursi tuan-tuan, kata Allah, bila aku kasih kepada hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis kursi tuan-tuan ya, dan aku inginkan dia kembali kepada aku, Allah kata dalam keadaan putih bersih, tak ada dosa, Allah kata, maka aku akan beri dia ujian yang bertubi-tubi sehingga rohnya keluar daripada alam ni tanpa sebarang dosa. Tuan-tuan nak. Jadi jangan kita rusing dengan ujian, kerana kadang-kadang hakikat ujian tu nikmat yang maha besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang jangan seronok sangat dengan nikmat. Kadang-kadang nikmat tu bala yang maha besar daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya.
Dan kadang-kadang tuan-tuan tanpa kita sedari, nikmat ni adalah istidraj daripada Allah. Itu yang kita takut tuan-tuan ya. Jadi ujian ni pertama, Allah nak cepat kita lebih dekat dengan dia tuan-tuan. Yang kedua, Allah beri kita ujian untuk kita merasakan kemanisan iman di hujung ujian. Tuan-tuan tak? Orang tak ada ujian, dia tak akan kenal manisnya berhubung dengan Allah tuan-tuan. Macam orang tuan-tuan tak? Dia dapat kereta mahal-mahal tuan-tuan, kereta Ferrari ke dan sebagainya kan, kereta besar-besar tuan-tuan tak? Orang bagi hadiah ataupun dia orang kaya tuan-tuan tak? Ayah dia datuk jenis orang kaya, ayah dia sampai hari jadi bagi dia, jadi dia dapat kereta tu, dia tak rasa nilai kereta tu tuan-tuan, sebab kereta tu mudah dia dapat dan dia pun tak ada rasa nak jaga sangat tuan-tuan. Tapi kalau orang yang bercita-cita nak kereta besar, dia orang susah, dia orang miskin tuan-tuan tak? Susah payah dia cari duit tuan-tuan tak? Siang malam dia bercita-cita nak dapatkan duit, nak dapatkan kereta tu tuan-tuan tak? Bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun dia mencari duit, jatuh bangun dia ujian dengan bos dan sebagainya tuan-tuan tak? Akhirnya dapat dia duit tu, susah payah dia, dan dia beli kereta tu, maka sudah pasti tak sama nilai dia menghargai kereta dia dengan orang yang dapat kereta free tuan-tuan. Allah nak bagi kita menghargai nikmat iman tu, sebab tu Allah beri kita susah payah nak dapat iman tu. Bila kita dapat iman tu, subhanallah, kita merasakan betapa manisnya iman ni, hasil mujahadah kita. Jadi Allah nak kita supaya menghargai nikmat bersama dengan dia, hasil susah payah kita. Bila kita dapat nikmat tu, kita akan jaga tuan-tuan ya. Dia betul tuan-tuan. Bila mana hati kita dah bersih tuan-tuan ya, kita dah mula rasa sedap dengan Tuhan, kita akan sayang perasaan tu. Sebab kita tahu bukan senang nak dapat perasaan tu tuan-tuan. Bila kita angkat takbir, kita menitik air mata, Allah bagi sekali rindu dengan dia. Nak dapat perasaan rindu tu bukan selalu, sekali-sekala Allah bagi. Bila kita dapat tu, kita akan rasa sayang kalau hilang nikmat ni. Sebab tu orang yang dekat kepada Allah, bila sudah ada rasa hatinya dengan Allah tuan-tuan, hatinya sudah berasa dekat dengan Allah, dia sayang perasaan ni, maka dia tak nak buat dosa. Kenapa dia tak nak buat dosa? Kerana dia tak nak perasaan dia dengan Allah tu ditarik semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang hubungan ni, dia sayang dengan Allah, sebab dia tahu dia nak dapatkan perasaan ni bukan senang. Bila Allah dah bagi, dihargai perkara ni tuan-tuan. Jenuh dia taubat, jenuh dia istighfar, jenuh dia bersedekah untuk dapat perasaan yang kuat dengan Allah ni. Bila Allah dah bagi, dia menghargainya tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi ujian untuk kita menghargai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni tak mudah-mudah tuan-tuan. Dan Allah nak ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ujian nikmat yang ketiga tuan-tuan, satu lagi adalah untuk menguji istiqamah kita. Tiga lah sebenarnya tuan-tuan ya. Jadi tadi Allah nak cepatkan kita, dan Allah nak kita hargai nilai iman, dan Allah nak uji istiqamah kita dengan Allah. Allah nak tengok sejauh mana hati kita benar-benar maknanya sungguh-sungguh nak kepada Allah secara istiqamah. Kadang-kadang nikmat boleh dekat dengan Tuhan, mari ujian bala, sembahyang pun lambat tuan-tuan, nak zikir entah ke mana, doa entah ke mana, ni gagal istiqamah kita tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah kita dalam tasawuf mesti kena ada mujahadah, sebab nak menghadapi ujian-ujian ni tuan-tuan. Maka tak boleh kita ni senang-senang, ada ujian sikit kita pun bermudah-mudah. Kena lawan, kena mujahadah sungguh-sungguh tuan-tuan. Baik, mujahadah dalam tasawuf ni tuan-tuan, dia ada berapa? Dia ada 3 jadi bila kita mujahadah dan tasawuf ni, kita kena ada 3 mujahadah ni. Sepanjang kita berjalan kepada Allah ni, kena ingat 3 perkara ni tuan-tuan ya. Baik, mujahadah yang pertama ialah mujahadah zikir. Tuan-tuan ya, bukan senang nak bagi hati karam dengan zikir ni. Jadi mujahadah sentiasa masukkan hati dengan zikir. Saya pesan dengan tuan-tuan tu, zikir Allah banyak-banyak. Allah, Allah, Allah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, bila kita masuk dalam bidang tasawuf, tak ada tempat yang kita tak ada kerja. Kita sentiasa ada kerja tuan-tuan. Allah yarham tuan guru saya, Tuan Guru Haji Idris tuan-tuan. Dia kata orang yang tak ada zikir ni, maka dia tak ada kerja tuan-tuan. Dia kata sebelum kita mengenal jalan tasawuf ni, Tuan Guru Haji Idris kata kita tak tahu nak buat apa-apa. Lah ni lebih kita ada zikir, kita sentiasa ada kerja tuan-tuan. Ada masa kita jalankan zikir tuan-tuan. Zikir ni bukanlah maknanya sampai kita langsung tak buat kerja lain, tapi kita sentiasa ada masa bawa dia. Macam kadang-kadang kita dalam perjalanan masjid, daripada rumah ke masjid, kita jalankan zikir dalam hati kita. Daripada motor nak masuk ke masjid, dalam hati Allah, 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 gitulah.
Mana tak ada keadaan masa hati kita kosong. Tuan-tuan ya. Tapi bila mana kita makan sama keluarga, kita sembang-sembang, itu juga ibadah. Habis makan sambil-sambil basuh pinggan, hati kita berjalan balik. Allah Allah. Maknanya tak ada tempat yang kita nak buat apa, hati aku ni lalai, tak ada. Kata Tuan Guru Haji Idris, maknanya kita yang dalam perjalanan nak dekat kepada Allah ni sentiasa ada kerja, tuan-tuan. Dan tak ada istilahnya boring lah ustaz, rasa keseorangan lah. Tak ada keseorangan, kita sentiasa ada Allah. Di mana-mana sahaja pun kita sentiasa dalam pandangan Allah, dalam pemeliharaan dia, dalam wiqayah dia. Jadi sentiasa kita sebut nama dia, sentiasa dia memperhatikan hati kita sepanjang masa. Jadi mujahadah zikir. Zikir ni tuan-tuan tujuannya dua. Tujuannya dua. Tujuan yang pertama ialah untuk memudahkan perjalanan kita kepada Allah. Kalau kita tak ada zikir, susah tuan-tuan. Kita nak lawan nafsu bukan senang. Kita nak sembahyang tahajud malam-malam, nak puasa, nak sedekah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kebaikan-kebaikan yang kita tengok kita masih belum mampu lakukan pada hari ini, tuan-tuan, di mana masalah kita, di mana berat kita? Beratnya adalah pada hati kita. Hati kita yang banyak dosa. Kita tengok orang boleh sedekah RM50, aku ni duit banyak, tapi RM10 je aku mampu. RM20 ni bergetar hati, tuan-tuan. Bergetar tu bukan tak ada duit. Bergetar tu rasa berat nak bagi RM20 tu. Kita tengok orang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, kita 2 rakaat dah rasa malas dah. Dekat mana ringan orang ni, dekat mana berat kita? Jawapannya kerana hati dia. Jadi sebab tu perlu zikir, supaya zikir ini membersihkan hati, menguatkan hati, akan menyebabkan kita mampu melakukan semua kebaikan di sisi Allah. Tuan-tuan zikir banyak-banyak, tuan-tuan akan rasa kemudahan tersebut. Dan tujuan zikir yang kedua adalah untuk menjadikan hati kita benar-benar cinta kepada Allah lebih daripada selain daripada Allah. Ataupun kata Syekh Abdullah, tujuan zikir yang kedua adalah untuk mengkaramkan hati kita. Dalam istilah tasawuf dipanggil fana. Fana dipanggil. Fana ni tenggelam dengan Allah sehingga dia merasakan apa cinta-cinta Allah dalam hati dia tuan-tuan. Dia sebabnya memang sudah menjadi sunnatullah, sunnatul alam Allah buat hati kita ni dia akan mencintai dengan apa yang banyak diingat, tuan-tuan. Itu memang sunnatullah hati manusia. Kalau kita banyak ingat bola, tuan-tuan akan cinta bola, tuan-tuan. Kita banyak cerita bola, cinta pada bola, cerita pasal kereta, cinta pada kereta, tuan-tuan. Banyak sebut nama Allah, akan cinta pada Allah. Jadi tujuan zikir ni nak bagi hati kita ni cinta Allah lebih segala-galanya. Bukan senang ni, tuan-tuan. Sama-sama kita mujahadah, tuan-tuan kita. Sebab tu kata Nabi SAW, tidak sempurna iman sehingga hati kamu ini mencintai Allah dan Rasul lebih segala-galanya, tuan-tuan. Kita makom tu tak sampai. Kadang-kadang kita cinta kepada makhluk lebih daripada Allah. Kita cinta kerja kita lebih daripada Allah. Kita banyak mendahulukan selain daripada Allah dalam urusan ibadah kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada urusan dengan makhluk, kita utamakan urusan dengan makhluk, Allah duduk belakang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada masalah apa-apa, tuan-tuan. Kita fikir masalah tu sampai dalam semayang pun kita fikir masalah tu. Sepatutnya ada masalah, masuk semayang Allah nombor 1, lupa masalah. Tapi kita kadang-kadang Allah ni duduk belakang. Kita bawa masalah kita, kita dahulukan masalah kita dahulukan panggilan bos kita dahulukan mesyuarat kita dahulukan panggilan isteri kita dahulukan TV kita dahulukan handphone kita dahulukan WhatsApp kita. Allah tak ke mana-mana, Quran kita tak ke mana-mana. Tapi yang lain-lain kita buat. Kadang-kadang Quran kita tak baca, tuan-tuan. Banyak perkara yang kita abaikan, banyak kita mendahului makhluk. Maka macam mana? Zikir, tuan-tuan. Mujahadah zikir. Itu mujahadah pertama, tuan-tuan. Zikir ni ada 2 pula, tuan-tuan. Pembahagian ni tadi tujuan. Ni pembahagian zikir Zikir ni ada 2. Zikir ni makna ingat, tuan-tuan. Yang pertama ialah dipanggil zikir sebutan. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Ayat kursi, Al-Quran. Itu zikir pertama. Zikir yang kedua dia tak sebut, dia memandang. Dia memandang, dia nampak ni Allah, ni kurniaan Allah. Tu pun ingat juga. Bila semayang, Allah buat aku semayang, dia kenal Tuhan. Dia memandang Tuhan. Memandang, dia merasakan semua makhluk ni adalah tiada daya dan upaya, lemah, melainkan semua ni dalam Allah belaka. Jadi dia tengok alam ni, dia nampak Allah. Nampak tu dipanggil zikir juga. Dalam istilah tasawuf dipanggil syuhud. Syuhud syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang banyak-banyak ni, nampak ni semua anugerah nikmat daripada Allah. Itu satu lagi zikir. Zikir syuhud dipanggil, ataupun dalam istilah tasawuf dipanggil zikir musyahadah.
musyahadah. Menyaksikan Allah dalam semua perkara, melihat, memandang kepada Allah dan kembali kepada Allah. Melihat apa? Melihat tiga. Melihat perbuatan dia, ni perbuatan Allah. Melihat sifat dia, ni kasih sayang Allah. Mana ustaz saya nak tengok kasih sayang Allah? Tengoklah pada isteri kamu, tuan-tuan. Isteri kita, tengoklah pada mak kita, tengoklah pada kawan-kawan kita. Yang sayang kepada kita tu hakikatnya Allah yang menzahirkan kasih sayang tu. Kalau bukan Allah yang meletakkan kasih sayang pada isteri kita, macam mana dia nak sayang pada kita? Jadi itu semua kenyataan Allah sebenarnya. Dia menzahirkan kasih sayang dia kepada hamba dengan dia meletakkan kasih sayang tu dalam hati-hati hamba-hamba. Iaitu kita melihat sifat Allah. Yang ketiga, kita melihat perbuatan nama dia. Tengok nama nah. Ni Ar-Rahman, ni Ar-Rahim Allah, ni Ya Razzaq, ni Ya Wahhab, dan ni Ya Malik. Semua kita nampak kepada nama-nama Allah nah. Jadi tuan-tuan buat dua zikir tu. Sebut nama dia banyak-banyak dan kenal dia, pandang dia. Dia semua nikmat Allah, ni pemberian Allah nah. Pandang dia, tengoklah, nampak perbuatan, nampak perbuatan. Nampak sifat, nampak sifat. Nampak nama, nampak nama. Yang penting kita sentiasa nampak Tuhan kita nah. Mujahadah yang kedua, tuan-tuan dalam tasawuf ni kena ada benda ni, tuan-tuan. Mujahadah yang kedua ialah mujahadah melawan hawa nafsu. Ni berat ni tuan-tuan, payah nah, tuan-tuan. Mujahadah lawan hawa nafsu. Jadi bila banyak zikir tadi, nafsu ni akan lemah, insya-Allah lah, tuan-tuan. Mujahadah lawan nafsu tujuan apa, tuan-tuan? Tujuan mujahadah melawan hawa nafsu untuk sampai tahap makrifat lah, tuan-tuan. Makna kata tidak akan Allah kurniakan hati yang kenal dia. Bukan kenal dengan ilmu, tuan-tuan. Kenal dengan rasa. Rasa perasaan yang kuat. Makna kata kalau makan buah ni, bukan kenal ilmu, tahulah buah apple merah itu ilmu. Dapat gigit rasa tu. Tuan-tuan. Jadi nak dapat rasa sedap manis tu, tu kenal lah. Gigit rak. Ni yang manis apple ni, tuan-tuan. Bukan tahu manis saja, tapi dah rasa manis tu macam mana. Jadi mujahadah lawan nafsu ni untuk sampai Allah beri kita perasaan rasa yang kuat dengan dia. Payah, tuan-tuan. Saya cakap malu ni, tuan-tuan. Sebab kita pun kadang-kadang belum Allah beri benda-benda gitu. Tapi kena sampaikan ilmu juga. Sama-sama, tuan-tuan, kita sama-sama mujahadah nah. Mana kata kalau solat ni bukan solat dengan sekadar ni perintah Allah, tapi kerana rindu untuk bertemu dengan Allah. Ya Allah, tuan-tuan, ni tinggi makam ni. Bukan semayang nak pompa habis semayang, tuan-tuan. Tapi semayang dengan menghayati pertemuan dengan Allah tu. Bila sebut subhana rabbiyal azim, rasa keagungan dan kebesaran Allah. Tunduk subhana rabbiyal a'la, rasa manis sebut kebesaran Tuhan tu. Tu yang asyik lama-lama tu, tuan-tuan. Semayang lama-lama pun dia tak kisah. Dia seronok semayang lama-lama gitu, tuan-tuan. Jadi sebab Allah mustahil masuk ke dalam hati-hati yang masih nafsunya berani melawan Allah. Tuan-tuan. Allah mustahil akan duduk dalam hati-hati manusia yang mana diri dia, nafsu dia masih berani senang-senang lawan Allah dalam kehidupan, tuan-tuan. Jadi sebab tu kena mujahadah nafsu supaya dapat hati yang kenal dia, tuan-tuan. Sebab tu nak jadi kekasih Allah, inilah jalan dia. Kena mujahadah lawan nafsu, tuan-tuan. Jadi mujahadah lawan nafsu ni dua, tuan-tuan. Pertama, nafsu yang suruh buat maksiat lawan. Sama ada nak maksiat dosa kecil, dosa besar, dua-dua lawan. Kedua mujahadah lawan nafsu yang suka lalai dengan Allah. Sebab tu kita hidupkan dengan zikir, tak boleh lalai. Kosong berangan, tuan-tuan. Berangan tu tak boleh. Maknanya kita sentiasa bawa hati kita sentiasa ingat Allah dengan melawan hawa nafsu tadi, supaya hati tadi, nafsu tadi sentiasa bawa dia nak kepada Allah, bukan nak selain daripada Allah nah. Ini payah, tuan-tuan, mujahadah nah. Sebab tu, tuan-tuan, bukan senang nak jadi kekasih Allah. Bila seseorang menjadi kekasih Allah, ketahuilah dia orang yang telah bermujahadah dengan bersungguh-sungguh dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Sebab tu kita bila jumpa kasih Allah ni, kita sangat menghormati mereka, sebab kita tahu makom tu cukup susah. Bukan senang nak dapat makom hati yang sampai kenal kepada Allah nah. Yang kedua, mujahadah lawan hawa nafsu ni, tuan-tuan, tujuan tu Allah sampai hati kita kenal. Yang kedua, tujuan kita mujahadah lawan hawa nafsu untuk buang hijab diri kita dengan Tuhan. Buang hijab lah, tuan-tuan. Supaya hati kita ni tak ada hijab antara kita dengan Allah ni, sampai kepada kita dengan Tuhan benar-benar bersih lah.
tak ada hijab makhluk, tak ada hijab memandang diri, tidak ada hijab sombong. Bila ada nafsu ni gitulah, dia nak diri dia dipuja, dia nak diri dia dilihat, dia nak diri dia dikata-kata orang, dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi kehendak nafsu ni jahat, dia nak kita sombong dan sebagainya. Dia buang hijab diri itu supaya kita dengan Allah ni kenal, sampai kepada Allah, dipanggil wusul ilallah, gitu tuan-tuan ya. Dan memang nafsu ni yang Allah janjikan syurga adalah nafsu mutmainnah, jadi kena usaha sampai nafsu mutmainnah gitu. Yang terakhir tuan-tuan, mujahadah yang ketiga, mujahadah zikir, kemudian mujahadah lawan hawa nafsu. Yang ketiga, mujahadah beramal ibadat. Mujahadah beramal ibadat, melakukan ketaatan. Mana kata lebih kurang sama tu, zikir pun ketaatan juga tuan-tuan ya, melawan hawa nafsu pun ketaatan, dan mujahadah perbanyakkan amal. Mana kata orang yang masuk jalan tasawuf ni tak boleh tak banyak amal, relax tuan-tuan, tak boleh. Quran kena sujud sehari, gitulah, kena buat jadual gitu. Tuan-tuan tengok wali-wali Allah macam mana amalan mereka, tarekat mereka, zikir mereka, sunat mereka macam mana. Sebab tu mereka jadi kekasih Allah. Tuan-tuan gitu. Jadi orang yang masuk jalan tasawuf ni dia kena banyak amal, mujahadah beramal banyak-banyak selain daripada zikir. Kalau sebelum ni tak sembahyang sunat, dia kena sembahyang sunat. Sunat qabliyah, ba'diyah, tuan-tuan. Sembahyang sunat witir kena bulan amal. Kena banyaklah. Quran kalau sebelum ni tak baca mana, masuk jalan tasawuf kena banyak baca. Mana kata ibadat kita ni kena pertingkatkan, kena perbanyakkan, sebab itu jalan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Kalau sedekah sebelum masuk tasawuf, kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tak. Masuk jalan tasawuf mesti wajibkan sedekah setiap bulan. Ya? Mana kata rezeki tuan-tuan tu, gaji kita tu mesti ada satu jalan untuk Allah, wajib tuan-tuan ya. Gitu sebagai tanda syukur kita kepada Allah lah. Gaji kita 5,000, kita bahagi untuk kereta, untuk rumah, untuk anak kita, untuk Allah mana? Kadang-kadang tak ada. Tuan-tuan kena keluarkan untuk Allah. Banyak orang susah yang perlukan bantuan daripada tuan-tuan ya. Maknanya 300 untuk gaji aku mesti untuk jalan Allah. Pandai-pandailah tuan-tuan. Saya sekarang ni tuan-tuan ada seorang, saya tengah mencari sponsor untuk seorang pelajar tahfiz. Kalau tuan-tuan yang nak sponsor, tapi agak tinggilah. Kita cadang nak masuk dia dekat Mahat Hidayah Al-Islam. Ini adalah usaha daripada Ustaz Roslan, Madrasah Al-Atas juga kan, Ustaz Roslan. Kami dua orang pakat nak cari sponsor untuk seorang pelajar hafizah tuan-tuan ni. Pelajar ni hafiz tapi orang pakai miskin, tapi di hafizah dia ingat Quran sungguh lah. 30 juzuk ni saya tebuk dah semua, dia ingat belaka lah. Dulu kalau yang biasa dengar kuliah saya tahulah adik Aimuni ya. Adik Aimuni ni seorang pelajar hafizah yang berjaya khatam Quran tanpa tengok 40 kali tuan-tuan. 40 kali tuan-tuan, dia ulang Quran tanpa tengok 40 kali. Dan ayah dia sangat miskin lah, duk jual air singgit-singgit tu kan, hantar ke orang sana sini, masuk dusun. Itulah kerja ayah dia. Kerana ayah dia, ustaz saya tak tahu macam mana anak saya. Saya kata kat abang, kata abang jangan risau. Saya kata anak abang ni orang baik, orang solehah. Saya kata abang pun orang baik, memang ayah dia orang baik. Mengaji kat Kelantan 6 tahun, mengaji pondok Kelantan 6 tahun, orang alim juga tuan-tuan. Kawan-kawan dia pun puji, ustaz abang Saleh ni macam ni iman dia, cukup baik. Dan memang ayah dia ajar anak-anak dia mak surat pagi petang. Jadi kita berhajat nak tolong orang yang ada bakat, yang ingat Quran, nak jaga hafizah ni tuan-tuan ya. Jadi dia nak masuk sekolah Ustaz Roslan, cadang nak masuk Madrasah Al-Atas, tapi ada masalah sikit oleh kerana dia bukan warga negara, ada masalah sikit. Sebab tu ayah dia tak boleh nak kerja dengan baik, sebab dia orang Kemboja, ada masalah pasport dan sebagainya. Jadi Madrasah Mahat Hidayah Islam ni kalau ikut dia punya yuran tiap bulan 600 tuan-tuan, agak besar lah. Itu yuran saja tu. Tapi kalau tuan yang ada berkemampuan nak sponsor dia 2 tahun, tingkatan 4, tingkatan 5, sepanjang dia belajar, esok dia jadi ustazah mengajar, tuan-tuan dapat pahala tu. Sepanjang ilmu dia ada. Kalau tuan-tuan rasa tak mampu 600 sebulan pun, tuan-tuan boleh PM saya, ustaz saya mampu 200 nanti kita kumpul lah 3 orang ke 4 orang ke, sebulan tidak bulan kita akan tolong Aimuni ni lah tuan-tuan ya. Pengajian dia 2 tahun, tingkatan 4, tingkatan 5, lepas tu disambung ke UIA lah. Sampai dia berjaya lah insya-Allah tuan-tuan. Tapi memang saya cukup maknanya
takjub, nak sebut takjub salah tuan-tuan, takjub dengan kebaikan dia, dengan keimanan dia, dengan kebaikan mak ayah dia. Saya dah pergi rumah dia berlubang-lubang ni, saya dah pergi dah, baru 2 hari lepas saya pergi rumah dia dengan Ustaz Roslan, ada gambar, tapi saya mana nak bayar, tak elok tuan-tuan ya. Cuma saya sampaikan kepada tuan-tuan. Jadi cerita bab sedekah tadi tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan rasa nak dapat pahala akhirat yang banyak, bantu orang macam ni tuan-tuan ya. InsyaAllah kita memudahkan urusan orang Islam di dunia, Allah akan melepaskan segala susah payah kita di akhirat kelak, insyaAllah tuan-tuan ya. Kita yang ada banyak kelapangan rezeki boleh bantu tuan-tuan, insyaAllah saya pun akan bantu. Kalau terputus saya akan bantu dengan kewangan saya lah. Yang bulan ni pun saya dah dahulukan duit saya ya. RM400 saya dah bagi dah. Maknanya sebab bulan ni pun maknanya tak ada lagi yang menyumbang ya, saya dahulukan duit saya gitu tuan-tuan, tak apa. Baik, jadi gitu tuan-tuan, kena banyak mujahadah beramal ibadah gitu tuan-tuan. Jadi mujahadah beramal ibadat ni maknanya 2 tuan-tuan ya. Pertama, mujahadah dengan ketaatan. Ketaatan ni mujahadah buat skala yang wajib. Buat wajib tu maknanya yang sebaik-baik wajib lah. Maknanya kalau semayang awal waktu, jangan pertengahan waktu dan sebagainya lah. Yang wajib ni sunat wajib, buat dulu. Itu mujahadah dari segi ketaatan lah. Bila orang nak dekat kepada Allah, dia tak boleh asing-asingkan, ni aku nak buat, ni aku tak buat. Sebab orang yang bertakwa ni tuan-tuan, hati dia sentiasa bekerja-kerja dengan kebaikan. Tak ada kebaikan-kebaikan yang dipandang kecil. Orang bertakwa dipandang semua kebaikan besar tuan-tuan ya. Orang bertakwa semua dia memandang kebajikan itu adalah kebaikan dia untuk semakin dekat kepada Allah tuan-tuan ya. Sifat orang bertakwa apa tuan-tuan? Fastabiqul khairat. Dia sentiasa bekerja-kerja dengan kebaikan. Bukan tunggu nak datang kebaikan baru nak buat. Dia cari mana kebaikan aku nak buat. Dia cari tuan-tuan. Bukannya mana bila nampak orang buat baru dia nak buat. Dia dah habis buat, dia cari apa lagi kebaikan yang aku nak buat. Ni orang yang bertakwa nah. Tapi orang hati jauh daripada Allah, dia tengok orang buat kebaikan dia tak kisah. Ni tanda kehancuran. Nabi SAW menyatakan 4 tanda kehancuran seseorang. Antara tandanya ialah dia melihat dunia ini tinggi pada pandangan dia, dia melihat akhirat ni bawah kaki dia. Ni orang tanda kehancuran. Dia tengok orang kejar dunia, dia nak kejar. Ni tanda kehancuran, 4 tanda kehancuran. Dan bila dia tengok tentang ketaatan, dia tak kisah. Dia rasa tidak banyak ketaatan. Orang bertakwa tidak gitu. Tuan-tuan gitu. Kemudian mujahadah yang kedua ialah mujahadah meninggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah larang ni sama ada dosa kecil, dosa besar, makruh, lalai. 4 tu tuan-tuan ya. Semua perkara ni mujahadah tinggal. Dosa kecil pandangan mata, tengok aurat perempuan kan dosa kecil, tinggal juga merokok, tinggal tuan-tuan ya. Dosa kecil, dosa besar, makruh, perkara-perkara yang makruh, syubhat dan lalai. Lalai pun ditinggalkan. Jadi qad aflahal mu'minun kata Allah dalam Quran. Sungguhnya bahagia bagi orang beriman. Yang mana sifat mereka apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yakni mereka ni sentiasa menjauhkan diri mereka, meninggalkan diri mereka daripada perkara-perkara yang lalai. 'Anil lara. Bukan dosa, lara. Orang beriman tak ada masa hati dia nak lara, tak ada tuan-tuan. Sebab hati dia berisi, hati dia ada Allah, maka tak ada lalai. Orang dunia hati dia kosong, lalai banyak. Jadi habislah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan kepada tuan-tuan ya untuk kita mengamalkan ketiga-tiga mujahadah dalam kehidupan kita. Banyakkan berdoa tuan-tuan ya. Kita tak ada daya upaya nak buat benda-benda payah ni tuan-tuan, melainkan dengan pertolongan taufik hidayah daripada Allah. Sebab tu kena banyak berdoa tuan-tuan kita. Kemudian yang terakhir pada malam ni, yang ke-8 tuan-tuan, perjalanan tasawuf. Tadi mujahadah dia, mana kata dalam kita berjalan kepada Allah ni, perjalanannya tuan-tuan, kita akan menempuhi 4 perjalanan. 4 perjalanan. Tapi perjalanan ni tuan-tuan, dia 4 ni dia ramuan. Dia bukan maknanya naik nombor 1, pergi nombor 2, nombor 1 hilang. Itu tak betul. Hari ni ramai macam tu. Tuan-tuan nak kenal orang sesat, inilah nak tahu perjalanan tasawuf dia sesat, Ismail Arifin lepat dan sebagainya tuan-tuan. Orang-orang yang tak betul perjalanan ni sebab ditinggalkan perkara ni tuan-tuan ya. Perjalanan tasawuf ni ada 3, ada 4. Pertama ialah kita akan berjalan, yang pertama basic kena ada. Tak ada yang ni kena cari. Kalau tak mendalami yang ni bahaya. Ni tapak ni tuan-tuan, syariat. Perjalanan pertama ialah syariat. Syariat mesti kena ada tuan-tuan. Sebab tu kita nak nilai seseorang ni betul tak dibawa anak murid kepada Allah, dia ni guru ke tidak guru, tengok syariat nombor 1. Kalau syariat tapak tak ada, hukum hakam tak tahu tuan-tuan nak, maksudnya ilmu asas tentang agama tanya dia tak ada jawab, rukun sembahyang apa,
Tuan guru, saya pun tak tahu rukun sembahyang katanya kan. Tak payah ikut tuan-tuan. Tak payah ikut orang macam tu. Maksudnya asas dia semua cukup tahulah. Sembahyang, bacaan Fatihah dia betul, tuan-tuan nak. Suruh baca Quran tu, tuan-tuan nak. Tapi kita berani ke gitu? Tuan-tuan nak jumpa guru-guru yang bawa orang kepada Allah ni, syariat nombor satu kena tengok tu tapak asas nah. Dan syariat ni kalau guru yang benar ataupun perjalanan kita yang benar kepada Allah, semakin dekat kepada Allah semakin hebat syariat ni. Itu betul. Makna kata bukan orang sampai tahap hakikat syariat entah ke mana tak. Makna kata lagi tinggi perjalanan dia kepada tarikat hakikat makrifat ni, syariat ni lagi hebat tuan-tuan, lagi betul perjalanan dia kepada Allah. Jadi kena tengok yang tu. Makna kata kalau dia orang yang benar-benar dekat kepada Allah, orangnya akhlaknya adalah yang paling mulia, ibadat dia adalah yang paling banyak tuan-tuan, hubungannya pada Allah adalah yang paling dekat. Tu baru betul kena cari guru-guru macam tu tuan-tuan gitu. Jadi yang pertama perjalanan kita kepada Allah ni, yang pertama adalah syariat. Tu tuan-tuan Jadi baiki tapak asas syariat kita bagi betul tuan-tuan Bila kita sudah benar-benar maknanya dengan syariat yang baik dengan betul ni, sudah lulus yang di situ tuan-tuan tuan-tuan insya-Allah lulus baka dah boleh masuk dah perkara ni tuan-tuan Kita pergi kepada tarikat. Tuan-tuan dia syariat ni, hasil syariat adalah tarikat. Tu hasil dia. Tarikat ni apa tuan-tuan? Tarikat ni hati Bila kita semayang dengan bersungguh-sungguh, bila kita zikir dengan bersungguh-sungguh, maka hati akan hidup. Faham tak tuan-tuan? Jadi bila hati sudah hidup, disitulah mula perjalanan tarikat. Jadi syariat dengan tarikat ni tak boleh pisah. Sebab tarikat ni perjalanan hati, syariat ialah perjalanan zahir. Tuan-tuan Tujuan perjalanan zahir ni untuk menjadikan hati itu berjalan kepada Allah. Jadi tak boleh orang mengamal syariat saja, hati tak berjalan, tak boleh. Jadi sebab tu kita berjalan kepada Allah, perjalanan pertama kita syariat. Yang kedua masuk tarikat. Tarikat ni apa? Ikhlas, buang sifat mazmumah, hati yang sentiasa nak pada Allah. Dan tarikat juga adalah zikir. Tuan-tuan zikir. Saya sebutkan tuan-tuan, Allah tu adalah zikir. Tuan gitu jadi sekadar itulah tuan-tuan, nanti kita akan sambung daripada hasil tarikat pergi kepada hakikat dan pergi kepada makrifat. Nanti saya akan cerita makrifat tu macam mana, hakikat tu bagaimana. Kita nak tahu kita ni sampai hakikat ke belum sampai hakikat, kita punya perjalanan ni sudah berada pada tahap yang mana, insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan tuan-tuan Jadi segala yang baik semua kepunyaan Allah. Saya mohon maaf kekurangan semua yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya. Allah merahmati tuan-tuan semua, yang baik semua milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.